Bukan jari tangan, tangan boleh pegang sendiri. Dia bukan bagi mata, mata boleh melihat sendiri. Hatta mata yang melihat itu pun, biji mata itu pun dia bagi jadi, cahaya mata pun dia wujudkan. Dan pembawa kita kepada urusan-urusan kehidupan semuanya adalah dengan satu pencipta. Sebab yang wujud hanya satu. Maka perbuatannya, segala sifat-sifatnya berdiri kepadanya. Hanya dia yang memiliki segala-gala. Itu artinya bahawasanya Allah itu adalah Al-Qayyum. Bila kita sebut hidup, kita kena faham, tentulah hidupnya tidak ada pakai roh, hidupnya tidak dihidupkan, hidupnya tidak pakai jasad, hidupnya tidak pakai oksigen, tak pakai udara, ya. Kita sifat salbiah, belum, lepas dah masuk sifat, ya. Oh, salbiah, masuk sifat salbiah, ya. Muka surat 44. Ya, tuan-tuan boleh buka muka surat 44, sifat salbiah. Baik. Sifat salbiah ni iaitu sifat yang menegatifkan perkara-perkara yang mustahil di atas Allah, menafikan segala sifat-sifat yang mustahil yang direka-rekakan ke atas Allah. Dalam masa yang sama, dia mengukuh dan mentahkikkan tentang kewujudan Allah, yakni Tuhan yang Maha Asa pada segi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam bahasa lain kita sebut sifat salbiah inilah yang menjernih, yang membersihkan, ya, sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menuhan, yang menjadikan kita sebagai hamba dan kita bertuhankannya. Adalah makna sifat salbiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan, salbun. Asal kalimahnya salbun itu menafikan, ya, menolak perkara yang tidak layak, yang tidak patut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menafikan atau menidakkan. Maka sifatnya 5, disusul begitu oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. 5, yakni qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dan wahdaniyah. Itulah 5 sifat, tuan-tuan, yang mana disebut sebagai kumpulan sifat salbiah bagi menjelaskan, bagi membersihkan, bagi mentahqiqkan, bagi mengukuhkan, bagi menuntut kepada ketauhidan, kewujudan Allah sebagai zat yang maha suci daripada segala kekurangan, yang tidak ada persamaan dengan segala makhluk, yang mendahului dan yang kekal abadi, serta tidak berbilang-bilang pada zatnya, tidak berbilang-bilang pada sifatnya, tidak berbilang-bilang pada af'alnya. Itu dia. Itu kita nak faham tu, ya. Jadi itu berada di dalam fungsi la yang kita sebut di awal syahadah kita, la ilaha illallah. La tu menafikan 5 perkara ni lah. Jadi 5 sifat ini ditegakkan, 5 sifat ini diwujudkan, 5 sifat ini secara adami. Bangsanya bangsa adami, dia tidak ada sebagai zat ma'ani, dia tidak ada sebagai sifat ma'ani berdiri yang wajib subut tetap ada kepada Allah, tapi dia merupakan satu adami, lebih kepada menuntut khabar. Jadi pada perspektifnya, sifat-sifat yang 5 ini hanya wujud pada khabar, ya, tidak pada zihin, hanya pada khabar. Maka itu dipanggilkan dia sifat-sifat adamiyah. Dia tidak ada sebagai sifat ma'ani yang 7. Itu makanya dikata sifat yang 5, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat. Maka sebab dinamakan sifat salbiah kerana dengan 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala, bersifat dengan lawannya, dan segala sifat kekurangan atasnya. Seperti di bawah ini kenyataannya, dia rendangkan kepada kita. Pertama, qidam. Kerana kita telah maklum bahawa Allah, bila berkata Allah itu bersifat dengan sifat wujud, maka tentulah wujudnya
sebagai wujud nafsiyah tidak ada permulaan, wujud nafsiyah tidak ada kesudahan, wujud nafsiyah tidak ada persamaan, wujud nafsiyah tidak bersyarikah, tidak berdiri kepada yang lain, melainkan dia berdiri sendiri. Dan wujud nafsiyah yakni tidak berbilang-bilang pada zat maupun sifat maupun perbuatannya. Itu artinya nafsiyah. Maknanya perkataan di belakang yang kata nafsiyah itu, yang datang berbutuh itu memberi penekanan bahawasanya sifat ketuhanan yang ada kepada Allah itu sifat yang menafikan kalau adanya permulaan bukan Tuhan, kalau adanya kesudahan bukan Tuhan, kalau ada persamaan bukan Tuhan, kalau ada persyarikatan, perkongsian, sandaran bukan Tuhan. Kalau sudah berbilang-bilang pada zat 2 dan 3 dan lebih, berbilang-bilang pada sifat, ada sifat-sifat yang sama seperti sifat Allah, seumpama sifat Allah, selain sifat Allah, ataupun pada perbuatan, ada perbuatan yang diambil segala perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah. Satu Tuhan jadikan langit, satu Tuhan jadikan bumi, ini adalah mustahil. Jadi nak dia tegakkan ya tentang nafsiyah Allah, kita wujud nafsiyah itu, maka Imam Abul Hasan Asy'ari telah menyusun rapi ya 5 sifat ini. Sebenarnya sifat-sifat 20 yang kita mengaji ini, itulah amalan ini bukan dirumus secara langsung, secara awal oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Tuan-tuan ya, kena faham ya. Sebab orang ada bertanya kat saya juga, tanya yang nak jawab lah. Orang kata imam 4 kita tadi ini lahir dulu sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali ini lahir dulu sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, sebelum ulama-ulama hadis yang lain. Depa ni akidah depa macam mana? Ada kat sifat 20 ni? Tidak lah. Akidah depa bagaimana? Depa menganut faham apa? Ya. Akidah mereka itu tadinya bagaimana? Bagaimana keadaan modul akidah yang mereka anut? Ditanyai. Jawabnya, Imam Abu Hasan Asy'ari pun mengambil akidah daripada 4 imam ini. 4 imam ini sudah awal-awal lagi mereka telah menganut akidah yang betul, yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ada hadis daripada Nabi yang menekan tentang Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sudah ada hadis daripada Imam Tirmizi, dalam Bukhari Muslim pun ada sebut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka yang terima hadis ni dulu, bukan Bukhari Muslim, bukan 7 orang ulama hadis. Mereka itu datang kemudian. Jadi kedua, keempat imam mujtahid ini, oleh kerana penonjolan mereka dalam dunia Islam ni lebih kepada hukum-hukum fiqah, kitab-kitab fiqah, ya, ilmu-ilmu fiqah, tidak menonjol tentang akidah. Tapi mereka sudah punya akidah yang tulen, yang asli, dan tidak ada khilaf di antara 4 imam ni. Akidah mereka tidak ada khilaf. Ya, mereka menganut satu modul akidah yang sunyi, bersih daripada khilaf, dan mereka ambil terus daripada panggilan Al-Quran dan hadis Nabi berdasarkan kepada ilmu mereka yang luas. Dia punya kemampuan ya untuk menimba ilmu daripada Al-Quran dan hadis, membentuk akidah mereka. Jadi akidah inilah diturunkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, mengambil akidah daripada peninggalan akidah yang dianut oleh 4 mazhab tadi. Ya, ada wujud, ada qidam, ada baqa dalam 4 imam. Ya, tapi tidak ada kitab yang mereka karang atas akidah. Itu kita tak jumpa. Ya, faham ya? Begitu juga tasawuf. Mereka tidak susun kitab tasawuf. Ya. Cuma hanya susun kitab tasawuf ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini lagi ke belakang dia ni. Ya. Di mana dia termasuk dalam kumpulan ulama-ulama mutaakhirin, bukan ulama mutakaddimin. Tapi mereka Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak banyak menonjol dalam hukum fiqh. Dia hanya menyusun persoalan berkaitan dengan tasawuf, ilmu batin, ilmu kerohanian, persoalan hati. Ini kita nak faham sikit lah ya. Jadi pada sifat 20 kita mengaji ini
bukan satu rekaan baru, susunan baru, rumusan baru oleh Abu Hasan Asy'ari, tapi dia adalah merupakan sebagai turunan warisan yang ditinggal oleh 4 ulama mazhab tadi yang kita sebut sebagai imam-imam mujtahid mutlak, faham ya? Dan juga imam-imam yang lain, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, ya. Yang mereka ini adalah lebih awal daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi makanya yang kata tadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini menyusun 5 sifat ni, dia mengambil daripada aliran yang ditinggal oleh 4 ulama-ulama mazhab tadi dan ulama-ulama lain. Jadi maka itu adalah bunyinya qidam, al-qidamu wal baqa'u wa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wal wahdaniyah. Jadi ada 5, disusun 5. Jadi untuk mempertahankan kelima-lima sifat ini sebagai menjelaskan tentang kewujudan Allah sebagai wujud yang absyah, maka ditegakkan sifat salbiyah. Sebagai bila dikatakan qidam, kalau kita terjemahkan secara bahasa kita, secara bahasa, maknanya dia artinya sedia. Qidam artinya sedia, ya. Qadim kalau dalam bahasa itu disebut tua, lebih dahulu, lebih senior. Qadim, ana aqnamu alaik, aku lebih senior daripada kamu. Itu bahasa dia, ya. Al-Quran sebut nahnu bimasbuqin, dan kami tidak masbuk, kami yang datang dulu. Kata Allah, kami bukan masbuk, kami datang dulu. Sebelum langit bumi, alam langit bumi ini wujud, kami sudah sedia ada. Dan kami semata-mata kami. Jadi kami cipta alam langit bumi ini, khususan kami cipta manusia, al-insan, supaya mengenal kami. Untuk mengenal kami, tujuan kita dijadikan Allah SWT sebagai manusia ini, tuan-tuan, untuk mengenal Allah. Itu yang benar sekali, ya. Bila mengenal Allah, barulah kita akan ada diri kita sebagai hamba, dan kita ada Tuhan sebagai yang dipertuhankan. Adalah abdun dan ma'budun, antara dua-dua itu saling berhubung. Maka itulah artinya yang kata tadi ini, ad-din wal aqidah wal arkan, itu ketika kita sebut. Faham, ya? Baik. Jadi makanya bila sebut qidam, yang pertama artinya sedia, tentulah tidak ada permulaan, automatik kita akan sebut, ya, secara langsungnya. Bila kita sedia, dengan sendirinya kita akan menghukum akal kita, tidak ada permulaan. Kemudian baqa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Baqa, bila kata baqa, maha suci Allah daripada mati, daripada binasa, ya. Maka itu artinya tidak ada kesudahan. Faham, ya? Itu artinya yang dipaham. Jadi dia katakan sifat salbiyah ni kita kena baca macam tu lah. Jadi maknanya bila katakan qidam menafikan Tuhan ada permulaan, baqa menafikan Tuhan ada kesudahan. Maka itu dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Kita kena masuk yang tu, dua kalimah ni, ya. Yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Lagi Imam Ghazali sebut Ihya Ulumuddin, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Apa yang Tuhan buat semua perfect, betul, baik, tidak ada yang cacat, tidak yang salah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, dalam tabarakalladzi disebut, ya. Kamu tidak akan mendapati sebarang kecacatan, sebarang kepincangan, sebarang kekurangan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Rahman di arash, artinya arash sebagai headquarters, menjaga penakdiran Allah. Jadi Allah yang kita bersemayam ni istaula, menguasai arash sebagai pusat pemerintahan alam langit bumi ini sendiri. Daripada situlah, ya, berjalan segala arahan, segala perintah yang terus datang daripada Allah, kerana Allah adalah Rabbul Alamin. Faham, ya?
Boleh, ya. Di situ kita faham, kita meletakkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita menegakkan tauhid rububiyah. Itu faham. Ya. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul lil hawadisi. Bersalahan Allah dengan segala yang baru. Apa yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk, disebut alam. Disebut makhluk, disebut alam, disebut yang kena cipta. Apa yang wujud, apa yang ada selain daripada Allah itu kena cipta. Di bawah Khaliq, Al-Khaliqu, nama Allah sebagai pencipta. Di bawah Khaliqu itu ada basyaran. Di bawah basyaran itu adalah kita yang sebut sebagai hukum tin, dikata tanah. Nampak tak? Di bawah Al-Khaliq, daripada Khaliq terbit basyaran. Kita lah manusia. Basyaran itu pula terbit daripada tin, tanah. Itu datang daripada Khaliq. Ada satu saja wujud, dia tidak kena jadi. Dia bukan yang dicipta jadi. Ada satu yang wujud, satu yang wujud, dia tidak dicipta. Dan dia bukan qadim. Itu kacau tu. Ya? Saya tak boleh nak jelas lagi sekarang ni bab tu, sebab dia banyak dia punya huraian dia, supaya kita akan faham ini dalam konsep hikmah al-mutauhid, baru kita akan dapat perkara ni lah, ya. Itu kata nafsiyah tu apa. Bukan semua yang Tuhan ada yang Tuhan tidak cipta, tapi dia wujud. Dia wujud. Tuhan tidak cipta dia. Dia bukan masuk dalam folio Khaliq, nama Allah Al-Khaliq. Bila kata Khaliq, dia makhluk. Nampak tak? Bila kita sifat kena ada mausuf. Nampak? Bila sifat kena ada mausuf. Bila sifat Allah Al-Khaliq, mausufnya makhluk kena jadi. Tapi ini dia bukan terbit daripada Khaliq. Kerana benda ini bukan basyaran. Maka bukan basyaran, bukan tin, bukan tanah. Nampak ya? Maka itu dia dijadikan dia wujud, tapi dia tidak terlibat dengan penciptaan, dan dia bukan qadim, dia bukan Tuhan. Jangan salah faham lah. Karena kita tahu yang tidak kena jadi itu Allah lah. Kerana Allah qadim, tapi dia ni wujud, tidak ada pencipta, tidak ada penciptaan, tapi dia bukan qadim. Maknanya dia bukan Allah. Inilah ada hubung kait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Nur Muhammad. Dia faham ya? Nantilah sampai satu ketika agak sesuai akan saya bagi penjelasan kepada tuan-tuan. Inilah yang kita nak tanam dalam diri kita, yang kita nak bawa kepada satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha suci dari segala kekurangan, tidak ada sebarang persaingan persamaan. Kemudian masuk kepada sifat yang berikut, qiyamuhu ta'ala binafsihi, menafikan berhajat kepada yang lain. Ya. Qiyamuhu binafsihi, ataupun dalam Al-Quran Allah sebut sebagai sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum. Dia awali dengan Al-Hayy, hidup, yang hidup, dan dia Al-Qayyum. Hidup, awal-awal kena sebut hidup dulu. Kenapa hidup? Al-Hayyu itu anda dahulukan dengan Al-Qayyum. Al-Hayyu ni kita kena faham. Kita hidup kerana dihidupkan. Kita hidup, ada jasad, ada roh, ada hati, ya, ada perut, ada anggota, ada mata, telinga. Semuanya ini bergantung, bersandar di antara satu dengan yang lain. Nampak tak? Ya, artinya kita dijadikan, kita tidak layak sebagai disebut Al-Qayyum. Maka yang menjadikan mata, yang menjadikan telinga, anggota kita seluruhnya, zahir batinnya, hanya satu. Dia juga. Dia yang menjadikan anggota, dia yang menjadikan biji mata, dia yang menjadikan kaki, dia juga menggerakkan kaki itu bila berjalan. Bukan dia jadi kaki, kaki berjalan sendiri. Bukan jari tangan, tangan boleh pegang sendiri. Dia bukan bagi mata, mata boleh melihat sendiri. Hatta mata yang melihat itu pun, biji mata itu pun dia bagi jadi, cahaya mata pun dia wujudkan, dan pembawa kita kepada urusan-urusan kehidupan semuanya adalah dengan satu pencipta. Sebab yang wujud hanya satu.
maka perbuatannya, segala sifat-sifatnya berdiri kepadanya. Hanya dia yang memiliki segala-gala. Itu artinya bahawasanya Allah itu adalah Al-Qayyum. Bila kita sebut hidup, kita kena faham, tentulah hidupnya tidak ada pakai ruh, hidupnya tidak dihidupkan, hidupnya tidak pakai jasad, hidupnya tidak pakai oksigen, tak pakai udara, ya. Hidupnya tidak ada awalan, hidupnya tidak ada unsur mati. Nampak? Sampai dia buat manusia pun, ya. Lepas-lepas tu Adam tu tak ada siapa mati, ya. Tidak ada makhluk yang mati. Orang yang mula-mula mati adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil. Itulah orang yang pertama mengalami mati, ya, mati. Ini bertanya Azrail kepada Allah. Azrail bertanya kepada Allah, ya, makhluk manusia ni ramai, dia akan bertambah, bergerak. Dapat tengok tu Adam tu sendirilah, ya, wujud tu Adam turun ke bumi. Dengan Hawa sudah ada 41 lagi anak dia, tambah dengan dia 43 orang. Nampak, ya. Kemudian yang 41 ni pula akan membiak. Israel kata, nampak, ya, mereka akan membiak, bumi ni ramai, boleh tampung ke bumi ni? Israel tanya, nampak. Dan mereka ni akan hidup berapa lama? Berapa lama dia akan hidup begini? Maka itu Allah cipta al-mautu, maut. Maut itu Tuhan cipta, nampak tak? Maut itu cipta, duduk di bawah portfolio Sayyidina Israel AS. Kamu pegang, sebab kamu yang pergi ambil tanah, ya, sehingga terbentuknya lembaga, sehingga jadinya manusia yang katakan Adam. Kamu juga bertanggungjawab untuk mematikan mereka, nampak tak? Iaitu dengan memisahkan ruh dan jasad mereka, memisahkan nyawa mereka. Maka itu artinya maut mula diwujud. Jadi maut yang pertama sekali yang wujud iaitu berlaku kepada Qabil, kepada Habil, dibunuh oleh Qabil. Itulah antara pertama yang kata maut. Lepas itu berjalanlah, ya, maut ini berterusan sehinggalah ke akhirnya merupakan suatu fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu sunnah daripada Allah. La tabdila sunnatillahi tahwila, di mana sunnah-sunnah Allah ini tidak akan berubah, kerana Allah telah cipta sunnah ini akan berlaku tiap-tiap yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faham, ya? Boleh, baik. Kemudian masuk kepada seterusnya, yang keempat, yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang kepada perbuatan. Jadi ulama tauhid ni, ulama yang menyusun akidah ini, Imam Ba'uzan Asy'ari memberikan kerendangan lagi, kepada wahdaniyah ini dengan adanya satu ilmu dipanggil ilmul kam, kaf mim. Kam ni berbilang-bilang, bertanya, bilangan. Kam, kita nak beli barang kepada orang-orang Arab ni, kam ada berapa? Jadi kita tanya, ilmu kam ni ilmu berapa? Ya, jadi dalam sifat tauhid ni kita akan bincang, akan datang sifat tauhid, tuan-tuan akan didedahkan dengan ilmul kam. Ya, ilmul kam ada 5 kam pada satu pandangan, ada 6 kam pada satu pandangan. Itu kita akan sebut kemudian insya-Allah, ya. Baik. Kemudian lanjutannya lagi. Maka hakikat sifat salbiyah itu iaitu ibarat daripada menolak dan menafikan. Dia ibarat, lebih kepada perkhabaran, ya. Menafi perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tiada mewujud pada kharij. Nampak tak? Kita masuk kita pergi ke klinik, nampak tak? Klinik awam ni, itu doktor tu ada 2, ada dan tiada, tidak? Ini ditulis di pintu, ada tiada. Ya? Ada tiada tu hal, bukan zat. Tak? Faham, ya? Hal. Yang zat tu doktor, yang dalam tu wujud dalam tu bukan wujud nafsiah dalam tu, ya. Wujud yang di dalam itu wujud muqayyad, yang dalam tu wujud muqayyad, doktor makhluk. Macam kita panggil kita ni wujud muqayyad lah. Kita ni bukan wujud mutlak, kita ni wujud muqayyad, ya.
Kita bergantung kepada wujud mutlak, yang wujud nafsiyah, wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut ada tak ada dengan tiada, itu bukan sifat, bukan zat. Dia adalah halizat, hal keadaan zat. Jadi bila kita tengok hal, kita akan tanya, doktor ada? Tak payah kita tanya, kita tengok di pintu dia tulis ada. Ada tu mengkhabarkan kepada kewujudan si doktor dalam, faham tak? Dia bukan sifat doktor. Nampak beza dia? Dia hanya hal keadaan doktor tu saja. Maka itu sifat sabiah ni adalah sifat-sifat haliyah. Dia bukan sifat subutiyah. Macam sifat qudrat memang ada sungguh dengan Allah, ya. Sifat iradah ada semua dengan Allah. Sifat ilmu sabit tetap dengan Allah. Sifat hayat tetap dengan Allah, ya. Sifat sama, basar dan kalam tetap dengan Allah. Tapi sifat-sifat yang 5 ini bukan sifat, tapi dimasuk dalam kategori sifat, dipanggil sifat salbiah. Nampak? Sebagai khabar untuk menjelaskan kewujudan Allah, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak ada persamaan, tidak bersyarikah, bergantung kepada yang lain daripadanya, dan tidak berbilang-bilang pada zat maupun sifat maupun perbuatannya. Itu kita nak faham begitu, insya-Allah, ya. Jadi makanya kata musannif, maka hakikat sifat sabiah itu ibarat daripada menolak dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tiada mawujud pada kharij. Seperti sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani nampak wujud pada kharij. Kharij ini kita dapat lihat. Langit bumi kita sendiri adalah hasil daripada ciptaan Tuhan yang bersifat kudrat. Betul tak? Jadi kita tak katalah kudrat bagi jadi. Kita sebut nama yang punya kudrat qadirun. Itu sifat ma'ani. Dia sifat ma'ani sebagai menjelaskan tentang sifat 7 ma'ani tadi. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai sifat pada martabat zat. Makanya Allah SWT, siapa yang jadikan yang umum? Al-Qadiru. Kita sebut Maha Berkuasa. Bukan yang berkuasa, Maha Berkuasa. Kalau ber ni makna kata dia bergantung lagi pada satu perbuatan, nampak tak, ya? Ber tu selalunya dia bersama. Ber tu dalam nahwu Melayu, ber tu artinya sesuatu yang berganding. Sebab itu ini dah lama kitab-kitab tulis ber ni, tapi sekarang ni seorang ulama daripada ulama petani di Mekah, ada lagi sekarang 101 umur dia, ya. Tuan Guru Haji Badal nama dia, ya. Dia ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita pergi Mekah, pergi jumpa dengan dia, berbincang. Dia kata kena ubah bahasa kitab-kitab ni, tak betul. Jangan pakai berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Tu dia pe tu baru tunjuk kata isim fa'il, nama orang yang buat. Kalau pakai pe termasuk dalam isim fa'il, nama orang yang berbuat. Nampak tak? Itu dia. Kalau pakai ber, masuk dalam adverb, orang putih kata yang bekerja. Nampak tak? Bekerja ni banyak kan? Banyak benda yang boleh bekerja, ya? Berkuasa ni kita tahu dah, dia berkuasa. Ada benda yang tak ada kuasa, tu dia jadi dulu tu. Tapi kalau berkuasa, dia kuasa semua. Itu per. Hanya perbetul sikit nahwu grammar Melayu lah dalam kitab-kitab kita lah. Nampak, ya? Sebab anak-anak kita generasi moden ni dia lebih jauh mengkaji, ya. Nanti dia kata silap. Jadi ulama-ulama dulu dia punya kemampuan bahasa dekat ni, ya, dia tulis, ya. Jadi kita kena upgrade lah, nak perindahkan mereka lagi, ya. Jadi cuma nak betulkan bahasanya saja. Itulah, ya. Baik. Jadi maka itu dia kata tadi, ini tidak mawujud pada kharij, dia tiada mawujud pada zihin. Zihin ni dalam fikiran kita. Zihin itu perkataan kita, memang tak wujud. Dari itu dinamakan sifat adamiyah, sifat yang hakikatnya tidak ada. Tidak ada, sebab dia adalah hal, suatu perkhabaran. Macam mana nak ada? Nampak? Yang ada itu zat. Itu faham dia. Tetapi tidak dihukumkan sebagai nafsi. Nampak? Betul lah, ya. Tak boleh kata nafsi pula, makna kata dia sebagai satu sifat yang berasingan.
Kerana antara Nabi dan Adam itu sebagai Adam itu berbeza, iaitu tiap-tiap Nabi dihukumkan Adam, maka tiap-tiap Adam itu dihukumkan Nabi. Seperti sifat sabiah, maka ia Adam tetapi tiada di Nabi, maka dinyatakan Adam itu am dan Nabi itu khas. Macam tadilah, kalau kita ada, mesti istilah yang tidak ada. Macam kita pergi klinik lah, dia ada dan tidak, kan dia tolak. Bila dia tolak ada tu, dengan sendirinya kita tahu kata dia wujud, dan kita tak perlu bertanya Allah tak ada, pasal apa dia tak ada. Kita tak tanya pula, nampak pasal apa dia ada pun tak kita tanya, sebab kita mau, sebab kita nak dia ada. Cuma kita akan tanya bila dia wujud tiada. Bila kita wujud tiada, kita dah tahu dah. Tiada itu mengkhabarkan bahawa orang dalam bilik itu tidak wujud. Itu saja bahasa. Ini istilah yang dipakai sebagai sifat adamiyah. Kalau ditanya kita apa sifat adamiyah? Sifat adamiyah ini adalah dia bersifat khabar, lebih kepada perkhabaran terhadap sesuatu perkara atau satu zat. Nampak tak ya? Contohlah kita pergi satu rumah, kita kenal satu hamba Allah. Kita nak gunalah nama dia Pak Sukun. Nama orang tua ni Pak Sukun, duduk dah lama. Kita kata lama tak jumpa Pak Sukun, pasal dia banyak buah, dia jual banyak buah sukun. Jadi dah lama tak nampak lah jualan-jualan dia, tak jumpa. Kita pun bertanya lagi, Pak Sukun ada ke tak ada? Nampak lah, tu dah. Dia berkata ada, tapi ada benda yang tak ada. Sifat dia tak ada, sifat dia tak ada, zat dia ada. Itu zat perkhabaran mengatakan dia wujud. Antaranya kita kata yang tidak ada tu, telinga tak dengar lah, nampak tak? Tak ada pendengaran. Sami'un tak ada kat dia. Basar tak melihat kan, mata pun dah kelabu, tak nampak orang, tak kenal orang lah, nampak. Basirun tak ada dekat dia. Sifat baru. Mulut tak cakap dah kata, nampak tak? Mulut tak cakap dah. Dia pakai hambuk tu kan. Tangan pun tak angkat dah, kaki tak angkat dah. Sifat sudah tidak ada, wujud dia ada, nampak? Wujud itu adalah haliyah. Itu penting kita panggil adami itu. Faham nak faham bahasa. Kalau boleh macam itu, baru kita boleh faham lah. Dihukumkan Adam tadi. Habis setakat itu insya-Allah kita akan sambung pula sifat ma'ani pada akan datang insya-Allah. Kuliah kita akan datang sebab ma'ani kita masuk pula kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Kita masuk pangkal ayat 11 pangkal ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Kana ta'ira ta halus kita tak nampak ni. Ta'ir qidada wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu harabah. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih. Itu sebagai penjelasan daripada ayat ayat yang ke-11 yang disebut oleh musannif, disebut oleh wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Saya kena baca hafal apa ni, saya tengok tak boleh. Saya hafal surah ni, bila tengok tulisan ni halus dia kalang kabut, nampak? Jadi saya kena baca ikut hafal saya lah. Ikut hafal saya lah. Pada ayat sebelah tu dia bunyi betul lah. Tuan-tuan hafal surah ni baca selalu. Tiap-tiap hari tuan-tuan baca lah. Boleh tengok jin lah.
Ya, confirm boleh tengok jin insya-Allah ya. Kalau boleh sehari baca 5 kali. 5 kali. Sehari yang baca surah 5 kali boleh nampak jin. Confirm. Ya, tapi baca betul ya. Itulah cerita dia akan tunjuk ya, keluar. Tapi nampak dan rupa yang bukan asli, sebab tak boleh tengok rupa asli. Jin tidak wujud dalam rupa asli, tuan-tuan. Dia akan mengubah rupa dia sebagai rupa manusia. Rupa dia sebagai manusia besar, nampak besar. Kalau aslinya besar ibu jari ya. Dia asli besar ibu jari, pakai barang lah, bukan nampak. Dia habaq sendiri ya. Dialog, kita dialog dengan dia habaq lah. Kami yang patut dia tengok, tapi kami kecil besar ibu jari dia kata. Nampak? Itu cerita dia ya. Insya-Allah. Jadi ayat ni, pada ayat yang sebelah ni dia bunyi begitu lah ya. Pada ayat 11 dia bunyi wa inna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami tidak demikian. Tidak soleh. Sesungguhnya adalah kami menempuh jalan bersimpang siur. Kami pun banyak pecahan, banyak puak, macam manusia juga ya, berpecah sampai berpuak-puak. 73 umat Islam, 72 Bani Israel. Umat Nabi Muhammad 73, Bani Israel 72. Puak pun ada juga perpecahan macam itu. Sebab tu dia kata tara'iqa qidadah. Kemudian apa nama pada ayat yang ke-12 ya. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Silakan azan dulu, silakan muazzin dengan segala hormat memandangkan azan ya, insyaallah silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita sambung insya-Allah
pada ayat sebelah dulu ya. Kita tengok tafsiran ayat sebelah dulu. Dan semuanya di antara kami ini, wa inna minas salihuna, antara kami ada yang salih-salih, dan di antara kami tidak demikian. Dia tak kata pula talih, bahasanya cantik kan Al-Quran ni, dia tak sebut yang tak baik itu, dia tak sebut, dia cuma habaq yang tidak demikian. Faham ya. Jadi ayat ini pun masih rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya, iaitu setelah pendekatan ke langit dijaga ketat, meteor telah mengawal ruang angkasa daripada penerobosan iblis dan jin, dan setelah kemudian mereka dengan suara mereka pula, dengan suara Nabi Muhammad membawa Al-Quran dengan jahar dan sembahyang subuh ya, adalah di antara mereka yang terus insaf dan tunduk kepada Tuhan. Dia tak pernah dengar Quran. 500 tahun putus wahyi daripada Nabi Israel, daripada Bani Israel, Nabi Allah Isa. Lepas tu tidak ada Nabi, sampailah Nabi Muhammad, dia tak dengar pun ayat-ayat daripada langit. Jadi baru pertama kali mendengar Rasulullah Nabi Muhammad baca Quran di pesisiran Tihamah, satu kawasan tempat dengan laut, dekat dengan laut. Jadi mereka pun mula mendengarlah ayat-ayat Al-Quran dibacakan, didendangkan. Maka mereka pun, surah yang dibaca surah Ar-Rahman, surah yang Nabi baca yang mereka dengar tu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, sebab dia bunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ya, wahai jin dan manusia. Itu pengertian dia. Jadi mereka pun banyak yang insaf. Itulah dinamakan jin Islam. Mereka adalah jin-jin yang soleh-soleh. Mereka mengaku kerasulan Muhammad, dan kepada mereka Nabi kita menurut diutuskan. Tetapi ada pula yang tidak demikian, ya, artinya tidak soleh ya. Lawan daripada soleh, talih. Sod pasang tiang ya. Soleh ya. Soleh itu maknanya kata yang baik, yang taat. Talih artinya orang yang tidak memperdulikan segala peraturan. Nampak tak? Apa peraturan dengar pun dia tak patuh, dia tak ikut ya. Mungkin kerana dia tak faham, mungkin kerana dia begitu sombong, mungkin kerana dia malas. Macam orang sembahyang kan, ada hukum sembahyang, banyak orang tak sembahyang. Ada orang yang tak mau sembahyang, ada orang yang tolak fardu sembahyang. Tak sama, itu masuk dalam kumpulan talih. Lawan salih, talih. Ejaan sama, cuma pasang tiang. Sad tak ada tiang, ta ada tiang. Itu aja beza. Mereka melanggar, menyeleweng dan menerhaka. Dalam ayat ini pun terdapat didikan memakai bahasa yang halus, iaitu untuk menekan perasaan kepada kesalehan. Tidak layak disebut lawannya. Misalnya dikatakan wa minat talihun, Tuhan tak kata betul. Kalau bunyi pun tak sedap ya. Kalau ayat tu bunyi macam tu tak sedap kan. Wa inna minas salihun wa minnat talihun. Tak sedap tak sedap. Wa min laduna zalik tu lebih tepat lagi, sebab dia ada banyak urusan yang kata tadi ni. Yang tidak soleh ni bukan artinya tak sembahyang aja ya. Banyak yang tak soleh, banyak kan. Tak soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, aurat tak tutup. Itu contoh lagi. Itu ya, banyak-banyak luas. Bila kata zalik itu lebih luas. Apa yang istilah nama soleh, Syekh Dr. Abdul Rahman Jibril dalam kitab Jihad, nama kitab tu Jihad. Syekh Abdul Rahman Jibril, seorang ulama daripada Qatar ya. Dia menulis kitab tu. Dalam tu dia rangkaikan ada sebanyak 82 perkara-perkara yang membawa kepada arti soleh. Dia huraikan soleh itu, dan dia sempat kaji daripada Al-Quran dan Hadis. Ada 82 amalan, pekerjaan yang termasuk dalam istilah soleh. Nampak? Tu dia. Jadi lawan 82 tu banyak ya. Talih ni dia tak macam tu pula kan. Dia kurang. Dia tak macam soleh begitu banyak.
Ya. Talih ni cuma tak ikut peraturan dia. Tak ikut perintah, tak ikut peraturan. Nampak tak? Semayang bukan tak semayang, tapi tak ikut sunnah Nabi. Itu talih lah tu. Nampak tak? Ya, semayang, ilmu semayang tak ada. Rukun qaulinya tak betul, rukun fi'linya tak betul. Itu talih lah tu. Nampak tak? Nampak pada zahir soleh. Tapi oleh kerana dia melanggar peraturan, semayang yang tak betul, kita panggil talih. Itu contoh. Ya. Maksudnya kita menjalankan amalan-amalan kita. Kita buat apa-apa juga amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi, yang tidak sejalan dengan kaedah-kaedah yang disusun oleh para alim ulama, itu talih lah nama dia. Tapi soleh lebih daripada itu lagi. Sebab tu Tuhan tak sebut talihun. Nampak tak? Sebab bukanlah lawan soleh itu mesti selengkapnya talih. Talih itu tak banyaklah yang diistilahkan sebagai talih. Faham ya? Itu dia. Itu dia lah. Kalau orang sembahyang fardu, dia buat semua fardu, sunat tak buat, tak soleh juga. Tapi dia dosa tak dosa kan? Itu dia. Dia tidak boleh dikira sebagai orang yang bersalah. Semua fardu dia buat. Ya, zakat dia bayar, infak sedekah tak buat. Nampak ya? Itu dia. Ya. Haji dia buat, umrah dia tak buat ya. Itu contoh. Itu tak soleh tu. Nampak tak? Ya. Kita kira dulu tu. Jadi pendek kata dikira sebagai talih. Orang buat haji ifrad tak buat umrah. Walaupun ifrad memang tidak ada umrah. Tapi kena buat juga sekali umrah. Sunat untuk mazhab Syafi'i digandingkan dengan sekali pun umrah. Baru jadi ifrad. Kalau tak buat umrah, dia jadi mutlak haji mutlak. Kopi tak jadi kopi susu. Itu beza dah. Ada orang 4 tahun 5 tahun dia lebih Mekah, dia kat tahun yang kelima tu baru dia mendengar saya punya kursus haji kan. Saya tak buat umrah Ustaz, sebab masa tu tak ada kursus haji. Tahun 80-an mana ada kursus haji, tak ada. Ya, tak ada. Jadi yang bagi petua kali semua tu imam lah, tu imam. Yang lebih haji ni hang buat ifrad, hang tak payah buat tau, hang tak payah buat umrah. Pasti ifrad tu menunggal haji semata-mata. Nampak tak? Ifrad fardun, menunggal haji semata-mata. Jadi tak payah buat umrah tu, hanya buat umrah. Dia buat orang betul, tak buat umrah. Habis buat haji balik. Nampak tak? Lenggang lah aku buat haji ifrad. Orang tanya kata haji ifrad lah. Mari dengar ceramah saya dan kursus haji. Kenapa umrah ke? Dalam mazhab Syafi'i, umrah tu haji dan umrah sekali wajib kepada setiap mukallaf seumur hidup. Tapi kalau kamu buat haji ifrad, umrah tu dia jadi sunat, kena buat juga. Nampak tak? Itu dia lah. Kalau tak buat sunat tu, dia tidak dinamakan ifrad, tapi bertukar menjadi haji mutlak. Habis macam mana buat? Sekarang kena buat umrah 5 tahun baru dia dapat dia punya grade, baru jadi haji mutlak. Apa nama haji ifrad? 5 tahun. Lepas 5 tahun baru dia dinobatkan sebagai haji ifrad. Bila masa kamu ada lapang, ada duit ringgit, pergilah buat umrah. Hari yang dia buat umrah tu 5 tahun punya haji dulu, baru dia naik jadi haji ifrad. Nampak? Itulah cerita dia, faham ya? Haji tamattu pula terbalik. Kalau dia dah pergi buat umrah sekarang, umrah yang pertama begitu wajib, bukan sunat. Umrah yang pertama orang banyak lebih kan. Umrah yang pertama tu wajib tu, bukan sunat. Jadi bila dia masuk besok ni, dia pagi 4 tahun dia buat haji, umrah tu jadi sunat, tak jadi wajib ke dah dalam tamattu. Kalau dia tak buat umrah tu, jadi haji mutlak juga. Nampak tak? Faham ya? Nampak tu? Kena buat juga umrah sebagai gantian kepada tamattu, tapi hukum dia jadi sunat. Sebab dia dah buat umrah sebelum, umrah wajib dia buat dulu dah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Faham ya? Kalau dia tak pernah buat umrah tu wajib. Umrah pertama tu wajib. Itu dia. Itu sedikit kita sentuh. Ini yang kata tadi ni, kalau kita menyalahi, itu panggil talih. Nampak? Amalan dia soleh, ada talih. Kenapa tak lengkap, tak ikut peraturan? Itu beza dia. Faham ya? Baik. Jadi makanya kata musannif,
Maka kata Allah di dia, sebab dengan susun kata sebagai tersebut di ayat ini, jin yang bicarakan yang memberikan isyarat bahawa dia sendiri termasuk yang soleh. Dalam susunan bicara, tidak pula dia mau menyebut kata-kata yang kurang layak, lalu sebutnya saja di antara kami. Tidak demikian, nampak? Kami ni banyaklah di antara mereka ni, banyak di antara kami ni dia jadi gila. Tapi ada jugalah, kita tak kata tak gila, ada jugalah yang tak senasib lah begitu. Begitulah. Begitu contohlah katanya. Dia nak bagi elok sikitlah. Jadi makanya kata dalam surah bicara, dia tidak mau menyebut kata-kata kurang layak, disebut saja di antara kami demikian. Di ujung ayat, sesungguhnya kami adalah menempuh jalan bersimpang siur. Walaupun kami soleh, tapi kami banyak jalan-jalan lah, pendapat, pegangan, faham pun macam orang manusia juga. Manusia Muslim macam tu juga, pecah sampai 73 puak, 72 puak kan ya. Wa taftarqu ummati ala thalath, Nabi kata, berpecah berumat aku 3 puak. Wa sab'ina millah, dengan 70 cabang, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, ila millatan wahidah, kecuali satu yang lepas, ma'ana ala ashabi, di mana mereka berpegang pada aku dan sahabat aku. Itu ada sunnah wal jamaah. Nabi pun dah sebut. Dia maka tak dapat tidak, kita kena ambil faham lah. Qiyada dan ini kita artikan bersimpang siur, tidak sama tujuan, kerana ada yang menuju yang baik kepada Allah, ada pula menuju jalan yang lain menurut kehendak hatinya saja. Maka jalan ditempuh selain jalan Allah bersimpang siur tujuannya, kadang-kadang sebanyak kehendak orang yang melaluinya pula. Kata Al-Qurtubi, artinya bukanlah semua jin kafir, ada yang kafir, ada yang beriman secara soleh, dan ada yang beriman tapi tidak soleh. Nampak? Ada beriman soleh, ada juga beriman yang tidak soleh, yang toleh tadi. Dan semuanya kami telah yakin bahawa tidaklah kami akan sanggup melepaskan diri pada Allah. Itu pada ayat 12 yang kata tadi ini, wa anna dhananna an lam nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan semuanya kami telah yakin bahawa tidaklah kami akan sanggup melepaskan diri pada Allah. Dah tahu kata ada Allah, ada peraturan, ada Nabi, ada hukum, ada Al-Quran, kami tak boleh lari dah. Nampak tak? Kami kena patuh, kena ikut. Artinya bahawasanya maha kekuasaan Allah, tidaklah kami sanggup melepaskan diri daripada ikatan ketentuan Allah. Dan tidak pula sanggup akan lari. Walan nu'jizahu haraba. Sehingga misalnya dibiarkan Tuhan kami berlepas diri, dilepaskan oleh Tuhan daripada genggaman kebesarannya, namun kami terpaksa tetap dalam lingkungan kuasa itu juga, kami tidak sanggup lari. Kemana kami akan lari? Padahal tidak ada suatu daerah lain pun yang di luar berjangkauan kuasaan Tuhan. Tak boleh lari. Dulu kami tak tahu itu tak ada Tuhan, sekarang kami dah tahu ada Tuhan yang maha berkuasa. Itu paling jelas ya. Dan pada ayat 13, dan semuanya kami telah mendengar petunjuk, berimanlah kami dengan dia. Ayat dia bunyi, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Itu dia, dan semuanya kami setelah mendengar petunjuk-petunjuk beriman dengan dia. Inilah keinsapan daripada din yang Islam yang mengakui nubuah Rasulullah SAW kenabiannya. Mereka mengakui bahawa setelah mereka mendengar petunjuk itu ada dalam 7 ayat Al-Fatihah. Itu dia. Petunjuk ada dalam 7 ayat Al-Fatihah. Inilah keluasan begitu besarnya sekali ya surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab. Itu dia, Ummul Wahyu ya. Itu dia, didengar oleh jin Nabi SAW menjaharkan waktu subuh, salat subuh, Nabi baca Fatihah ya. Langsunglah mereka beriman. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, tidaklah dia akan takut kerugian. Kerugiannya apa? Azab Allah. Tidak takut kerugian kerana Tuhannya tadi pahala tidak akan dikurangi dan tidak pula penambahan azab. Nampak tak?
Ya, artinya tidak usah dia takut akan diberatkan kepadanya kesalahan orang lain. Tak ada masalah, ya. Itu di antara yang disebut oleh musannif Profesor Dr. Hamka dalam menjalin tafsiran ini. Jadi kalau kita mengambil kira jin Islam, jin kafir, kita ada dua kumpulan dah. Yang jin Islam ni pun bukanlah semuanya salih, ada yang talih. Yang kafir tak kata, talih tak masuk dalam kafir ni. Talih bukan kafir, ya. Kafir lain, jin kafir lain. Jin yang talih ni, antara kami yang salih ni, ada juga yang kurang salihnya, yang tidak indah kesalihan ketaatannya. Itu je beza dia, ya. Yang lain yang tidak menganut, itu tak masuk dalam ayat ni. Tak masuk dalam ayat ni. Maknanya jin lain daripadanya kafir lah. Automatik kita faham lah, jin kafir. Jadi jin Islam ni, tuan-tuan, kita boleh dapat lah. Jin Islam ni macam kita lah, orang Islam juga, manusia ni, ya. Ada yang salih, ada yang talih, serupa lah, ya. Ada yang faham gini, ada yang faham begitu, ada anut mazhab ni, ada manut mazhab ni, macam itulah. Mereka pun dia sama-sama naik. Tapi jin ni dia hanya boleh berguru kepada manusia. Dia berimam kepada manusia dan solat, dan dia juga berguru kepada manusia dan mengambil belajar ilmu Islam. Ya, tidak, ya. Itu artinya lah yang diterangkan. Jadi makanya kita bertanggungjawab lah, beramanah, umat Islam ni kena adalah majlis-majlis ilmu, ya, di masjid-masjid khususan. Majlis ilmu ni roh masjid. Majlis ilmu bagi masjid merupakan roh bagi badan, bagi tubuh kita. Kalau tak ada majlis ilmu dalam masjid ni, seolah-olah kita tidak ada nyawa, mati. Masjid tu mati. Tidak dikira sebagai masjid yang hidup. Rumah Allah yang hidup adalah rumah Allah yang diisikan dengan kuliah-kuliah majlis ilmu. Kena ada barang sekurang satu Jumaat sekali. Itu kata Sayyidina Sayyidina Osman pun 1 minggu sekali kena ada kuliah. Paling kurang. Nampak? Banyak tu tak apalah. Baguslah banyak. Paling kurang satu hari kena ada kuliah bagi 1 minggu. Nampak tak? Pilih mana-mana hari, ya. Supaya dia akan hidup, akan ada ruh kepada masjid. Hakikatul masjid, kasih sayang. Hakikat masjid, kasih sayang. Nampak? Jadi umat Islam datang berjemaah ni semata-mata untuk mengikat, memukul kasih sayang. Nampak? Sebab Nabi kata, bila kamu berdiri saf, bila kamu renggang dalam saf, artinya Allah juga akan pecahkan hati-hati kamu. Pecahkan hati kamu tu artinya akan cabut kasih sayang daripada kamu. Tidak ada kasih sayang. Bila tidak ada kasih sayang, kalah kita pada semua perkara. Kita akan ketundasan, ketandusan. Nampak tak? Ya, kepesatan pada semua perkara-perkara yang baik. Itu satu kerugian bagi kita lah. Jadi makanya disebut di sini jin Islam ni, tuan-tuan boleh tengok bila anak-anak kita perempuan, khususnya perempuan laki-laki, kita dah tengok lagi histeria. Ada lagi histeria. Ada perempuan, ya. Kalau berlaku histeria tu hantu jin Islam lah. Bukan jin kafir. Jangan salah faham, ya. Jin Islam. Jin Islam yang lemah. Jin Islam yang lemah. Mungkin tak semayang lah kot lah. Mereka akan dibuli, dikejar oleh jin kafir. Nampak tak? Jin kafir akan seram mereka, akan attack mereka, akan bully mereka. Nampak tak? Jadi mereka lari. Mereka nak lari daripada jin kafir. Dia bersembunyi dalam badan orang Islam. Dia Islam, dia tak masuklah dalam badan orang kafir. Nampak tak? Dia masuk dalam badan orang Islam. Dia cari yang mana yang lemah. Orang perempuan nak kena lemah. Bukan semua perempuan, ya. Ada perempuan yang lemah, betul-betul lemah jiwanya, ya. Lemahnya jiwa. Tadi ini yang lemah jiwa ni kerana dia ada dua perkara yang dia lemah. Pertama, dia tidak redha kepada takdir Allah. Kedua, dia tidak tawakal kepada Allah. Bila dua sifat ni tak ada, dan jiwa kita lemah. Jiwa kita akan lemah kalau dua sifat ni tak ada. Wa iman laki-laki bersopa, ya. Tapi laki-laki ni memang automatik Tuhan bagi kuat dia lah, ya. Bagi kuat. Sehingga ada Nabi yang tidak redha kepada takdir Allah. Tak pernah dengar ni, lah. Nabi Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, ada seorang Nabi yang ditegur oleh Allah kerana tidak redha kepada qada Allah. Nampak tak?
dia kena bagai-bagai tekanan lah dalam hidup dia, bagai-bagai tekanan, dia tidak redha sehingga Tuhan tegur. Akhir Tuhan kata, aku akan cabut balik kenabian daripada kamu. Nampak? Maka kamu kena patah balik kembali kepada aku, kata Allah, ya. Barulah dia bertaubat. Ni Nabi ni, Nabi bukan Rasul, Nabi. Kalau Rasul 4 sifat ni lah, 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi dah, ya. Tu, itu faham tu. Jadi bukan Nabi kena sifat begitu. Rasul dia ada 4 sifat. Bukan sifat Nabi, ya. Jangan salah faham. Baik. Jadi makanya bila jin-jin Islam ni menyorok dalam badan-badan perempuan, dia menjerit. Jadi kita baca ayat kursi dia tak lagi sedap duduk kita baca ayat kursi. Nampak tak? Kita jampi-jampi baca, dia lagi lega. Dia kata, aku duduk dah bagus dalam badan ni. Dia pula baca ayat kursi pula lagi. Jika pihak dia lari. Nampak tak? Itu pernah jadilah sekali, Allah yarham Ustaz Hasanuddin Al-Hafidh turun. Kami naik satu kapal terbang balik. Ya, saya pun baru habis daripada muzakarah haji, balik kapal terbang. Dia pun balik, dia ada program di Penang. Satu kapal terbang. Sampai di Penang Airport ni, tengok riuh ni penuntuk student perempuan ni, ramai lah, dekat 20 orang. Rupanya seorang histeria. Histeria punya melupuk apa semua. Dia pun nampak Ustaz Hasanuddin, tak nampak Hasanuddin, no way, ya kan? Baru nampak dia pun nampak Hasanuddin lah, hebat kan? Ustaz, dia pun mari, Ustaz tengok Ustaz jam tolong Ustaz. Dia pun jampi lah, jampi itu tendang dia terus. Perempuan tu tendang lah. Dia dekat ni muka kan, tendang. Tak boleh. Dia nampak saya, Ustaz dia panggil saya. Dia panggil saya. Dia kena saya, ada orang tak naik. Ustaz, tolong saya bantu buat apa boleh? Saya kata tolong pinjam pen, dia bagi pen. Ni apa ambil ilmu dia lah. Pinjam pen dia. Bagi pinjam pen, ada beberapa perempuan dia bagi pen kat saya, ballpoint ya. Saya pun pegang, saya kata apa pegang, saya nak pegang dia ni, nak pegang kaki dia. Pegang ibu jari lah, ibu jari kiri. Dengan ibu jari dua, dengan ibu jari yang jari ke tengah, jari dua. Ibu jari dengan jari dua. Kita buh pen je lah, buh pen. Buh pen tu kita kapit lah. Kaya. Memang sakit sebab benda tu duduk tak tahu. Memang benda tu, makhluk tu duduk situ. Dia takkan lari, nampak? Itu kepentingan ibu jari kaki kita tu mustahak. Dia duduk situ, bila kita kapit dia riak. Dia riak, kita tanya hambai mana? Pasal apa hambai kacau? Dia habang lah, dia kata aku begini. Lah ni hang keluar. Hang tak nak kena mengenal dengan perempuan ni tau. Hang keluar. Hang bagi kacau, bagi masalah. Bagi rosak nama Islam, nampak? Baik-baik dia keluar, senang lah, habis. Tak payah jadi apa, nampak? Tu, tu dia, senang lah. Tentang kalau jadi histeria, buat begitu lah. Guru, cikgu sekolah ya. Kalau student jadi histeria, buat begitu lah. Ambil pen, bubuh ibu jari dengan jari nombor 2, jari kiri, tekan kaki. Sakit, kalau kita bubuh sakit lah. Rupanya benda tu, dia akan cakap betul. Makhluk yang ada dalam diri dia tu akan cakap betul. Pasal apa dia singgah, pasal dia mai kok mana, nampak? Tidak. Jadi kita suruh dia keluar. Kalau hang tak keluar, aku tak akan lepas. Sakit. Baik-baik aku keluar. Habis dia keluar, pum je tu. Tu cerita dia tu lah. Senang. Kalau tuan-tuan nak buat perkeras pun boleh. Tak masalah. Kau nak buat perkeras RM50 suku. Tu dia. InsyaAllah takat dia dulu. Kita akan sambunglah nanti ya pada ayat yang berikut. Pada ayat pangkal yang kita habis. Cuma kita ambil ayat 14 balik lah. Ayat 14 balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.